dia bukan kena atas diri kamu seorang. Dia boleh terkena pada anak bini kamu. Adam! Adam, buat apa kat situ, Adam? Filem ni memang lahir dari dalam saya secara ikhlas sendiri. Dia tak ada isu tentang memilih, sebab saya yang lahirkan dia sebagai penulis dan pengarah. Tak ada apa yang berlaku sebenarnya. Macam saya cakap tadi, semua so happy, kerjasama semua very professional. Cuma yang satu tu lah, sebab dia memang, saya percaya dia kacau saya punya kerja. Kan? Bila pengarah tu tiba-tiba cakap cut, tak ada orang ikut, there must be something wrong. Kan? Jadi bila saya arahkan assistant untuk check kenapa dia orang tak dengar. Kita dah cakap banyak kali kat ni, dekat walkie kan, walkie pun kuat, mustahil tak dengar. Jadi dia orang check, ketuk-ketuk pintu tak boleh. Itu yang kita ambil masa lama tau, kita menjerit-jerit. Lepas tu dekat monitor tu memang nampak jelas dia mencekik-cekik macam performance yang bagus. Tu yang memang dah risau lah. Sebab apa, if anything tu that berlaku kat budak tu, masak kita kan. Dan rumah tu pun macam rumah satu tingkat kan. Kalau cerita horror biasa mesti 2 tingkat. Jadi bila pilih satu tingkat ni, macam kita macam underestimate dia lah. Nampak macam tak ada apa. Tapi adakah ada penunggu dalam tu, kita tak tahu, sebab dia mengacau kerja kita. Itu yang saya rasa tersemat dalam fikiran. Dia mengganggu, memang disturb saya lah. Dan disaksikan oleh semua. Jadi dia memang kacau semua orang lah sebenarnya cerita. Dia actually waktu awal-awal saya present skrip saya kat mereka, script reading, mereka suka dengan skrip tu dan mereka yakin dengan naskah tu. Itu yang paling saya bersyukur, sebab saya yakin itulah ujian pertama untuk penulis dan pengarah. Kalau skrip tu boleh pegang mereka, insya-Allah mereka akan bagi yang terbaik. In terms of casting, pada saya tak terlampau particular. Yang penting mereka ni mesti pelakon yang bagus dan range dia orang besar. Sebab filem Rangkun Dalam Hari tuntutan dia agak besar juga tadi, sebab contohnya macam emosi-emosi yang keluar, letupan-letupan tu, dia perlukan range yang macam kakak dia tadi main emosi kan? Dia ada yang paling rendah ke yang paling tinggi. Jadi yang penting pastikan pelakon itu ada kualiti. Esok kita pergi kubur nak? Ingat tak lagi kubur arwah mak dan abah? Akak dah lupa ke? Masa tu kan saya masih kecil lagi. Akak ingat bila kali terakhir akak melawat kubur arwah mak dan abah. Akak lupa. Aku ikut apa yang arwah abah suruh. Tiap mana aku cekik arwah mak. Sebenarnya itu lagi menyeramkan saya. Sebab apa, dia jadi expectation tu jadi tiba-tiba macam dia, hype dia apa semua kan. Tapi yang penting pada saya adalah again the naskah dan the karya tu sendiri. Kalau dia tak solid pun, orang datang ramai-ramai pun bahaya juga. Lagi ramai-ramai yang akan kutuk balik. Jadi yang penting pada saya sebagai pengkarya, saya kena pastikan kerja saya baik dulu lah. Dan senang untuk kita nak cerita, nak claim apa-apa pun. Exactly, that's why saya takut. Sebab apa, macam tinggi kita pergi pun, bila kita jatuh dia terhentak, dia kuat juga. Jadi sama juga, walaupun hype ni hebat, macam Datuk Ada Putra kan, tapi kalau bila dia orang tengok filem, katalah filem ni tak bagus, berbakul juga kena. Jadi macam saya kata, apa di penonton tu semua itu adalah macam banyak komponen lain akan jaga, macam marketing apa semua. Tapi saya sebagai pengkarya, saya kena pastikan dulu, saya kena ada that ability to faham, to produce what kind of movies, what kind of quality. Itu yang actually saya tengah master kan, tengah usahakan sekarang, lagi-lagi dengan produksi Akib Production yang pertama. Jadi saya nak dia
dia baik. Saya kena, sebagai pengarah saya kena tahu what kind of quality tu, dan saya kena surround diri saya dengan orang-orang yang bagus-bagus. Tak boleh kan? Aku harap kau faham. Filem Jerangkung ni saya memang dah ada 3 dah. Kalau diizinkan Allah, filem ni dapat sambutan adalah modal untuk saya buat dia series dia. Tapi dia bukan series, maksud saya dia ada 3 trilogi. Macam trilogi yang dah ada dah. Cuma macam itulah, saya pun, kita hanya boleh berdoa je, tunggu lagi 7 hari ni sebelum pembukaan. Yang istimewanya satu, macam Datuk Adi Putra cakap tadi, dia filem ni macam filem horror yang lain sedikit. Dan kemudian dia pada peminat Adi Putra, filem ni kita boleh tengok sisi dia yang lain sedikit. Macam kadang-kadang ada komedi kering juga disebabkan oleh performance tu. Kadang-kadang dia dah cecah kepada nampak macam reality. Itu yang dia jadi macam komedi kering. Jadi saya kadang-kadang saya pun tak tahu cetusan tu betul tak. Tapi bila saya sendiri tengok balik, ada benarnya juga apa yang ni. Jadi mungkin itu pun satu tarikan untuk penonton tengok sisi hero Melaya yang lain pula, lain sedikit kan. Dan kemudian istimewanya filem ni, kebetulannya juga adalah macam saya cakap tadi, kalau penonton boleh suka filem Mat Kilau, insya-Allah dia boleh suka juga filem Jerangkung, sebab dia berkongsi tema yang sama, iaitu tentang perjuangan. Cuma beza dia, Mat Kilau tentang perjuangan menentang penjajah yang dari luar, tapi filem Jerangkung adalah menentang penjajah yang datang di dalam. Satu kata yang melambangkan Jerangkung, dia sebenarnya adalah tentang generasi yang lupa generasi sebelum ini. Macam saya punya last shot tadi tu kat kubur tu, ada 3 generasi kat situ. Yang dalam kubur, anak dia mewakili masa depan, dan mereka yang mewakili generasi zaman sekarang. Kepada semua penonton, saya harap anda semua datang dan sokong filem Jerangkung dalam almari pada 4 Ogos 2022 hanya di Pawagam. Terima kasih.